pengajaran dia di kelas dan dari segi refleksi dia semua kita tengok ni. Tapi kita nak fokuskan. Ada perkara-perkara yang kita nak fokuskan sebab kalau kita sekali bincang semua ni, kita jumpa pelatih tu, kita bincang semua ni dalam satu perjumpaan, dia agak kelang kabut sikit lah, ambil masa yang lama. Tapi kalau kita fokus pada perancangan saja ke, pelaksanaan saja ke, ataupun yang mana satu tema sini, dia lebih berfokus. Okey, ni antara tema-tema dia, perancangan berkaitan dengan penulisan RPH, kemudian pelaksanaan berkaitan dengan aplikasi praktik pelatih tu sendiri untuk mengajar di dalam kelas tu. Kemudian amalan pedagogi terkini yang mana mereka gunakan apa kita panggil pembelajaran kooperatif ke, berpusatkan murid ke, semua tu. Kita tengok juga yang ni. Kemahiran insaniah ada disenaraikan, nanti saya tunjukkan, dan refleksi bagaimana untuk penulisan refleksi. Okey, cuma kebiasaannya mereka akan tanya berkaitan dengan dua ni lah, perancangan dengan pelaksanaan. Okey, sebelum saya teruskan, ni saya masukkan sini nombor telefon saya dan juga nombor telefon Ketua Jabatan Cik Samsudin Abu Bakar. Jika ada pelatih-pelatih yang bermasalah ataupun yang perlu perbincangan lah di peringkat penyelaras praktikum, sebab kita tak bawa sebarang masalah terus kepada peringkat unit praktikum, kita melalui step-step dia. Okey. Seterusnya kita tengok yang bertema nanti, saya masuk saya terangkan balik nanti. Yang ni kita terus kepada pelatih tu, bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Okey, di sekolah, pihak sekolah bertanggungjawab penuh segala urusan pelatih berkaitan dengan teguran. Ya. Slide katanya cikgu-cikgu ni tak keluar. Oh, tak keluar. Okey, terima kasih. Ingatkan tadi saya dah ingat ke dah nampak semua tak keluar. Saya kongsikan balik. Okey, minta maaf cikgu-cikgu. Saya pun tak perasan tadi. Okey, kalau macam ni keluar tak? Boleh nampak Badrul? Atau tak nampak lagi? Tak keluar je. Tak keluar. Okey. Dia jadi macam lag. Saya ubah setting dia sekejap. Oh, dia tak keluar sini . Dah bukan. Ni taklimat guru pembimbing. Okey, yang ni keluar tak? Badrul? Dapat? Okey, yang ni keluar tapi okey, yang ni comel. Okey, boleh. Okey, kita teruskan. Pelaksanaan di sekolah, tanggungjawab pihak sekolah berkaitan dengan sebarang bimbingan lah sebenarnya. Kita bukan teguran saja, tapi kita lebih kepada bimbingan pelatih-pelatih ni. Okey, kemudian kalau ada pelatih yang meminta pengecualian, yang ini pun kita kena pelatih itu sendirilah kena hubungi dan mendapatkan surat daripada pengarah ataupun timbalan pengarah IPG. Itu saja yang dapat membenarkan mereka tak hadir. Kemudian pelatih tidak dibenarkan untuk membawa pelajar. Yang ini tak boleh lah untuk bawa pelajar, tapi mereka boleh terlibat dengan aktiviti-aktiviti sekolah. Sebagaimana yang berlaku pada semester sebelum ni. Mereka bertanya, antaranya pelatih bertanya, boleh ke mereka terlibat waktu Sabtu, Ahad program sekolah, mereka boleh terlibat. Yang penting tidak mengganggu kepada kita panggil waktu PDP. Waktu PDP macam Isnin sampai Jumaat, tiba-tiba mereka kena bawa pelajar murid ke sesebuah sekolah, yang tu tak dapatlah sebab mereka mengganggu, sebab mereka perlu berada di sekolah waktu praktikum tu. Tapi selepas waktu tu
Sabtu Ahad ke ada program sekolah gotong royong semua, mereka boleh terlibat situ. Tapi pelatih ni tidak dibenarkan untuk membawa pelajar lah, membawa murid-murid. Seterusnya pelatih hanya dipanggil balik semasa RPP. Waktu mereka menjalani praktikum ni, mereka tak akan terlibat dengan sebarang aktiviti di IPG. Kecuali kalau aktiviti itu betul-betul serius ataupun penting. Tapi kita tak akan panggil, dan hanya kita akan panggil sekali saja, iaitu waktu refleksi pertengahan praktikum ni, iaitu pada bulan Mac, kalau tak silap saya, bulan Mac nanti. Mereka akan dipanggil. Itu ambil masa dalam 2 ataupun 3 hari lah yang terlibat. Semua terlibat sini. Dan waktu ni juga mereka, pelatih-pelatih ni tak boleh berada di sekolah lah, walaupun mereka hanya terlibat Isnin, tapi Selasa tu kalau kumpulan mereka masih belum habis lagi membentang, mereka masih perlu berada di IPG waktu tu. Mereka tak boleh lagi ke sekolah. Okey, seterusnya kaitan dengan tanggungjawab kita lah, tanggungjawab kita dalam membantu pelatih-pelatih ni. Okey, yang pertama berkaitan dengan kemahiran sosial. Bagaimana kita nak, kadang-kadang sebab pelatih ni dia tak biasa dengan budaya kerja, budaya kerja guru. Mungkin mereka tak biasa bekerja, bukan budaya kerja guru saja, mungkin kerja-kerja sebelum ni lah, budaya kerja yang berlaku di luar sana, mereka masih lagi pelajar di sini. Jadi di sini kita sebagai guru pembimbing, kita cuba dekatkan mereka dengan komuniti sekolah. Dan di samping tu pelatih tu sendiri juga kita nasihatkan juga, ada taklimat-taklimat sebelum ni juga, kita nak mereka bersama dengan komuniti sekolah. Jangan mereka bawa diri masing-masing, tapi sebagai guru pembimbing juga kita kena terimalah mereka untuk bawa mereka bersama-sama dalam komuniti sekolah tu. Kemudian dari segi personality, perwatakan, pakaian, penampilan, ini berkaitan dengan guru pelatih lah. Kalau guru-guru di sekolah tu dia lebih fleksibel, ada pakaian-pakaian tertentu yang mereka pakai tengok pada keperluan di sekolah. Tapi untuk pelatih ni kita, pelatih ni guru-guru perlu pantau juga berkaitan dengan biasanya pemakaian lah. Kalau ada sesetengah pelatih ni mereka sentiasa pakai baju t-shirt kan, di situ kita kena tegur jugalah. Kalau tiada melibatkan gotong royong ataupun apa-apa ni lah. Tapi kalau dibolehkan, tak ada masalah. Tak silap saya masih dibolehkan kan. Tapi tengok pada keadaan sekolah tu sendiri. Kemudian perwatakan berkaitan dengan sikap pelatih itu sendiri. Cikgu-cikgu, guru-guru pembimbing boleh tegur mereka. Boleh tegur dan boleh bimbing mereka. Di samping kami juga perlu mendapat maklum balas daripada guru-guru pembimbing berkaitan dengan sikap, perwatakan dan penampilan mereka di sekolah. Okey, seterusnya apa yang kita nak bimbing mereka ni berkaitan dengan perkara-perkara ni lah, kawalan kelas, kemahiran komunikasi, teknik penyoalan, latihan dan penilaian, berkaitan dengan fail dan BBM yang sesuai. Biasanya kalau saya pergi ke sekolah sebelum ni lah, kebanyakan mereka tak kuasai kawalan kelas. Kawalan kelas mungkin atas sebab faktor-faktor yang ni pun waktu kita selia, waktu kita bagi pemakahan sebagai guru pembimbing juga, kita kena tengok pada kita panggil apa, situasi mereka. Mereka masih baru situ, masih sebulan, 2 bulan. Macam kita pun guru pun, untuk kita dapatkan, kita panggil apa, sokongan daripada murid-murid kita tu, mungkin kita ambil masa seminggu 2 minggu untuk mereka tu kenal karakter kita. Tapi mereka ni baru dan mereka mungkin ada isu sebab mereka ni 1 sampai 3, tak silap saya mereka tahun lain dan seterusnya mereka masuk kepada, mungkin ada yang bertukar kelas dan mungkin juga yang tak ada bertukar kelas. Okey, itu mungkin menjejaskan kepada
potensi ataupun cara mereka nak kawal kelas tu. Kemudian kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi mereka ni berkaitan dengan pelatih tu dengan guru dan pelatih tu juga dengan murid-murid. Dengan murid-murid. Okey, saya biasa kalau saya pergi ke sekolah, saya ajak mereka ke kantin, tanya guru-guru pembimbing adakah mereka ke kantin ataupun tanya pelatih tu sendiri. Sebab biasanya kita sebagai guru, kita bersosial di kantin lah. Kita berjumpa ramai-ramai situ. Dan mereka juga perlu benda ni supaya mereka taklah tersendiri di dunia sendiri. Mereka di dunia budaya sekolah. Okay, teknik penyoalan yang ni mungkin cikgu-cikgu boleh terangkan bagaimana mungkin ada teknik-teknik cikgu untuk soal murid macam mana. Murid ni nak soal macam mana, nak layan macam mana murid. Itu cikgu di sekolah cikgu lah yang kenal. Kemudian dari segi latihan dia, kemudian dari segi file semua ni, okay. Dan kemudian dari segi BBM, yang ni pun mungkin cikgu boleh nasihatkan kepada pelatih-pelatih berkaitan dengan alat bantu yang sesuai digunakan di sekolah. Sebab ada satu isu jugalah, bukan isu, ada satu cerita kan. Cikgu kita yang dipostingkan di sekolah, mereka tak biasa dengan budaya sekolah. Mereka perlukan, mereka nak sekolah sediakan beberapa perkara yang sebenarnya pihak sekolah dan guru-guru biasa pun tak dapat benda-benda tu selama ni. Jadi mereka terlalu, kita panggil apa, terlalu tinggi permintaan dia. Ini kita kena sesuaikan dengan budaya sekolah tu lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan RPH. RPH pelajar di sini kita gunakan format RPH yang IPG keluarkan. Nanti saya tunjukkan sini. Yang pertama kita tengok kepada di RPH ni, kita tengok kepada objektif dia lah, kena jelas ataupun eksplisit sini. Berkaitan dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Nanti saya terangkan sikit kat sini. Ini contoh dia. Standard pembelajaran ni objektif dia. Okey, saya tunjukkan contoh sini. Kalau saya paparkan yang ni nampak ke? Ataupun dia tak berubah? Dia masih lagi nampak yang slide tadi kan? Okey, sekejap. Saya buka paparan satu lagi. Okey, yang ni paparan lain. Kita tengok kepada RPH. RPH yang akan digunakan oleh pelatih IPG ni. Boleh nampak RPH ni? Okey, boleh nampak boleh. Sini. Okey, dia agak terperinci lah. Tapi saya pun tak tahu juga di sekolah-sekolah macam mana RPH dia, mungkin lebih terperinci. Tapi yang ini yang kita guna di IPG. Yang mana dia ada pengenalan dia kat depan ni. Ini kita panggil pengenalan dia. Mata pelajaran, tarikh, masa kelas, bilangan, kemudian tema dan tajuk, kemudian kemahiran ataupun fokus yang ingin diajar pada waktu tu, pada sesi pengajaran tu. Kemudian pengetahuan sedia ada. Yang ni biasanya pelajar-pelajar kita tak ada masalah lah. Dia jadi masalah, yang ni pun tak ada masalah pemilihan ni. Yang ni kita pun kena bantu juga, guru pembimbing pun kena bantu juga tengok kesesuaian dia dengan kita panggil apa, dengan tahap pelajar, murid di kelas-kelas tertentu tu. Sesuai tak mereka diajar dengan topik ni ataupun topik ni. Itu pun guru pembimbing kena bimbing lah nanti. Kemudian berkaitan dengan objektif. Di sini yang selalu jadi isu, berkaitan dengan macam mana nak penulisan objektif yang jelas, eksplisit kita panggil tadi. Di sini kita ada guna satu formula ABCD yang mana A, audien, iaitu melibatkan murid sini. Saya boleh nak besarkan sini. Kemudian A, audien lah, murid. Pada akhir pembelajaran, murid. Biasanya kita tulis murid sini. Dapat
Kemudian B, behavior. Sini mana behavior ni? Behavior apa yang kita mahu pelajar tu buat, murid tu buat. Apa yang kita mahu, dia menyenaraikan ke, dia menulis ke, dia membaca ke. Sini tengok kepada kesesuaian dia lah, kemahiran dia. Macam sini dia lebih kepada modul tata bahasa. Itu kata nama am. Kalau kemahiran dia tak masuklah sini. Biasanya kemahiran menulis, kemahiran membaca. Tapi sini dia lebih kepada topik tata bahasa tu. Okey, B, behavior. Kemudian kita ada, kalau 5 ni kita panggil A, B, C, D. D, tahap dia. Menetapkan tahap pencapaian. Contohnya kalau kita tulis saja menyenaraikan kata nama am. Dia agak luas. Agak tak eksplisit lagi lah. Ni kalau kita dah tulis 5 sini, kita tahu okey, tahap dia dapat buat 5. Ataupun membina satu ayat yang lengkap. Itu pun mungkin tahap dia juga, membina satu ayat yang lengkap ataupun ayat majmuk yang lengkap. Okey, di sini kita ambil kepada jumlah ataupun kekerapan dia menulis 5. Kemudian kata nama am ni kita panggil konten, kandungan dia. Dia nak ajar apa waktu tu. Kalau ni tata bahasa kata nama am adalah sini kata nama am. Okey, yang terdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul secara kumpulan. Secara kumpulan ni kita panggil, sini saya masukkan satu lagi, S, situasi. Situasi ni secara individu ataupun secara berkumpulan. Okey, itu yang kita nak dalam objektif dia ni. Kena ada perkara-perkara ni lah. A, B, C, content, D, degrees dia, dan S, masuk satu lagi, konteks ataupun situasi dia. Okey, yang ni pun sama juga, membina ayat berdasarkan kata nama am. Yang sini dia tak jelas. Dia tak ada berapa ayat berdasarkan kata nama am yang merujuk benda yang terdapat di dalam bilik darjah secara gramatis. Okey, dia tak ada degrees dia sini. Kemudian satu lagi perkara yang selalu menjadi kekeliruan kepada pelatih kita berkaitan dengan kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan, kalau kita tengok sini, kebanyakan pelatih kita dia akan salin balik dan tampal balik kat sini. Mungkin dia ubah depan ni saja. Okey, kalau sini kriteria kejayaan dia nampak lebih kurang sama. Yang merahkan, yang saya merahkan ni, benda yang sama. Okey, sini yang kita guna sekarang, kriteria kejayaan ni merupakan satu proses yang saya bawa. Saya buat merah sini ni, ni kriteria kejayaan yang sebenar. Yang ni yang salah. Yang mana mereka ambil balik, mereka ubah sini je, mereka ambil balik sebiji, salin sini. Okey, kalau kita tengok proses untuk kita berjaya capai objektif ni, apa proses-proses dia tu. Pertama mungkin murid tu, walaupun dia tak dapat kenal lagi kata nama am tu, tapi murid tu dapat kenal kata nama. Sebab bila kata nama ni dia ada dua kan, kata nama am, kata nama khas. Tapi sekurang-kurangnya proses dia yang pertama, murid tu memang dapat kenal pasti kata nama. Itu salah satu kriteria kejayaan dia. Okey. Kemudian murid menyatakan kata nama am, dia berperingkat, proses dia berperingkat. Mula-mula kata nama am, kemudian murid dapat menyatakan kata nama yang terdapat dalam gambar. Sebab mula-mula dia tengok kepada tajuk ni. Yang ni pun kita kena faham juga apa yang pelatih kita tu ajar pada murid-murid kita pada hari tu. Dalam topik buku Bangun Pagi ni dia ada gambar. Kemudian dalam objektif dia tu, dia nak murid-murid tu dapat membina ayat berdasarkan kata nama yang merujuk pada benda di dalam bilik darjah tu pula. Dia tak melibatkan buku teks lah. Jadi di sini kita boleh ubah suai lah, tengok kepada apa kita panggil tahap kejayaan murid-murid tu bila diajar. Mula-mula mereka tahu kata nama am, kemudian sebelum mereka melompat kepada dapat bina ayat untuk apa kita panggil benda-benda yang ada di sekitar bilik darjah tu, mereka mungkin lebih fokus pada buku teks dulu waktu tu. Jadi kita tengok kriteria kejayaan pertama mereka dapat menyatakan kata nama am yang terdapat dalam gambar dalam buku teks tu sendiri. Itu proses dia. Tapi sini kita kena tahu situasi lah, situasi pelatih kita tu apa yang mereka ajar.
Okey, seterusnya berkaitan dengan pengenalan ni dalam RPH ni dia ada strategi pendekatan kaedah teknik. Yang ni pun kita tengok sesuai tak dengan topik yang dia ajar ni, dengan objektif dia, dengan standard kandungan, standard kemahiran dan kemahiran fokus yang dia ajar tu. Sesuai tak berpusatkan murid. Sini waktu kita merancang aktiviti bersama-sama. Waktu ni mungkin kita boleh jumpa pelatih itu sendiri, kita nak tengok RPH dia ataupun pelatih itu sendiri yang aktif bertanya dengan kita berkaitan dengan sesuai tak mereka guna perkara-perkara ni. Okey, seterusnya berkaitan dengan pentaksiran, bagaimana mereka gunakan pentaksiran tu, soal jawab ke, mereka buat kuis ke dan sebagainya lah. Kemudian tabiat berfikir yang mana dalam ni ada kebat semua tu. Yang ni kita spesifikkan supaya mereka nampak okey benda ni apa yang mereka buat kebat ni ada di mana. Kemudian elemen merentas kurikulum, ini mereka akan masukkan semua ni. Kemudian alat bantu mengajar, bahan bantu mengajar ni mereka akan senaraikan sini. Seni dalam pendidikan, dalam pengenalan ni juga dia ada tulis aspek bimbingan guru. Kalau cikgu-cikgu tengok pada RPH mereka, cikgu boleh tengok sini. Apa yang tema bimbingan yang mereka nak fokuskan sebenarnya. Kalau kita tengok sini, dia ada set induksi. Jadi cikgu-cikgu boleh fokus untuk tengok pada set induksi mereka lah. Okey. Seterusnya elemen bimbingan berkaitan dengan kemahiran insaniah. Yang ni yang perlu ada pada pelatih kita, bukan kepada murid-murid tapi kepada pelatih kita tu, bagaimana mereka beretika, menghormati, menerima pendapat dan kawalan emosi, bagaimana mereka menterjemahkan benda ni untuk diaplikasikan ataupun disampaikan kepada murid-murid. Kemudian pedagogi masa kini dan akhir sekali refleksi. Okey, itu berkaitan dengan pengenalan. Saya kena ubah slide ni. Okey. Seterusnya kita tengok kepada, ini saya dah jelaskan tadi. Boleh nampak ke? Saya tengok dulu. Okey, boleh nampak. Besarkan sikit. Ini eksplisit, tepat, jelas, spesifik mengikut kebolehan murid ni yang berkaitan dengan objektif pembelajaran tadi. Yang saya tengok, saya bagi tahu yang kita guna formula ABCD tadi. Okey. Seterusnya, inilah ABCD tadi. Okey. Kemudian berkaitan dengan yang awal-awal tadi, yang senarai panjang-panjang tu semua pengenalan. Ini berkaitan dengan penulisan RPH mereka. Yang ni pun cikgu-cikgu perlu bimbing jugalah. Di samping kami secara pembimbing pun akan bimbing mereka juga. Okey, kita cuba tengok kepada aktiviti mereka ni. Kalau kita tengok tadi 70% berkaitan dengan kemahiran yang mereka buat, yang mereka fokuskan. Okay, saya tunjuk sini supaya kita sama-sama nampak. Okey, kalau kita tengok pada RPH tadi, saya bagi contoh terus. Kalau kita tengok, pelatih ni dia nak ajar tata bahasa, kata nama am. Jadi, perlu untuk kita semak aktiviti yang dia buat tu, supaya apa yang dia kemahiran ataupun benda perkara yang dia fokuskan untuk pengajaran pada hari tu, dalam aktiviti dia tu 70% tertumpu kepada kemahiran tu ataupun fokus topik yang nak dibincangkan tu. Okey, kalau kita tengok dalam set induksi, saya tengok kemahiran sini. Okey, pada set induksi ni kita tengok masih belum ada lah, tapi yang ini mungkin tersirat berkaitan dengan guru memulakan kelas, memaparkan, murid menonton video semua tu, guru bersoal jawab, murid menyatakan maklumat berkaitan video, guru mengaplikasikan nilai murni kebersihan semua tu. Ni masih lagi pelatih tu tak jelaskan secara bertulis sinilah dalam perancangan mereka tu berkaitan dengan topik tata bahasa ataupun kata nama mereka tu. Dan kita tengok pula kepada langkah seterusnya, tengok ada tak, kena tak. Okey, lagu, mereka mainkan lagu, kemudian menyanyikan lagu, kemudian di sini kita tengok ada guru tu dah mula tekankan kepada konsep kata nama am.
Okey, di sini maksudnya mereka dalam setiap langkah satu ni adalah mereka terangkan sini. Kemudian kita tengok kepada langkah 2. Ada tak langkah 2 sini? Tengok pada langkah 2. Okey, langkah 2, murid dibagikan kumpulan, guru memaparkan slide, murid menyertakan kata nama am. Okey, sini pun terlibat juga. Dia menyokong kepada fokus yang nak dibincangkan tu, iaitu kata nama am tu. Guru mencatat kata nama am semua tu. Okey, kita tengok lagi langkah seterusnya, langkah 3. Guru memaparkan slide kuis berkaitan kata nama am. Masih lagi aktiviti yang melibatkan kata nama am. Okey, langkah seterusnya, langkah 4. Aktiviti pengayaan, murid mencari kata nama am, masih lagi melibatkan kata nama am. Dan penutup juga menyebut macam mana murid menyebut kata nama am yang telah dipelajari. Jadi di sini bila kita tengok kepada aktiviti yang dilakukan tu, lebih pada 70% lah yang melibatkan fokus kemahiran ataupun topik yang nak diperincikan pada pengajaran waktu tu. Yang ni pun kita kena semak kita kena semak balik kan, sebab kadang-kadang pelatih kita ni dia terlepas pandang benda ni. Dia tengok topik yang dia nak ajar tu, yang ni kalau kata nama, kalau kemahiran membaca, kita tengok aktiviti membaca tu hanya langkah 1 saja. Langkah 2 kita tengok mereka dah terbabas kepada aktiviti bukan membaca dan menulis. Yang ni menulis, yang tu kita kena perincikan lah berkaitan dengan kesesuaian aktiviti yang dirancang tu dengan kemahiran ataupun fokus yang nak diajar pada hari tu. Okey. Terus kepada paparan slide balik. Oh, keluar pula. Oh, tak nampak slide kan? Sekejap Okey, yang ni berkaitan dengan langkah-langkah kemahiran fokus 70% tadi. Kita terus kepada slide seterusnya. Okey, aspek lain yang perlu dibimbing. Apa yang kita nak bimbing lagi, penlibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Macam mana kita nak ajar pelatih-pelatih ni untuk murid-murid tu aktif. Bukannya pelatih ni aktif mengajar saja, tapi bagaimana untuk tarik supaya murid-murid yang kita ajar sebelum ni aktif, terlibat sama. Kemudian hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran. Okey, macam mana nak bagi kerja dan bagaimana nak semak. Itu pun kita kena bimbing untuk mereka. Okey, seterusnya komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. Okey, yang ni pun ada saya perasan kepada pelatih ni. Sebab kadang-kadang mereka akan mengajar tak seperti kita lah sebagai guru. Kalau kita ajar, kita lebih kepada kita dekat. Boleh saya gunakan istilah dekat dengan murid tu. Sebab ada situasi yang mana pelatih kita ni dia ajar, dia bagi tahu apa yang dimaksudkan, apa yang diajar tu, tapi bila murid tu bertanya, dia akan terangkan sekadar dapat, kemudian dia habis macam tu saja. Ataupun dia terang-terangkan habis, dia tak mendekati kepada seorang-seorang murid tu, dia terang-terang, dia tak soal jawab.
tak ada sesi soal jawab semua tu. Dia kira mungkin pendapat pelatih tu sendiri, apa yang dia ajar tu dah difahami. Yang tu pun kita kena maklum jugalah kepada mereka. Bagaimana komunikasi berkesan tu, bagaimana lepas ajar tu nak soal macam mana, nak jalan macam mana, nak soal sorang-sorang ke, berkumpulan ke pada murid-murid tu. Kemudian penguasaan isi kandungan, ini berkaitan dengan ilmu bahasa Melayu tu sendirilah. Kalau tak di tata bahasa tu sendiri, yang ni pun tanggungjawab pelatih sebenarnya. Tanggungjawab pelatih untuk menguasai kandungan, isi kandungan tu. Kalau kita guru-guru kita dah ajar banyak tahun, benda ni memang kita dah mahir lah. Tapi mereka masih lagi bertukar ganti sebab ada kursus-kursus lain yang mereka perlu kuasai. Ini mungkin ambil masa 2-3 tahun juga. Tapi yang ni mereka perlu sentiasa bertanya lah, dan kita kena bersedia untuk menjawab kepada persoalan-persoalan yang mungkin ditanya oleh guru pelatih ni sendiri. Okey, seterusnya berkaitan dengan borang PR dan rubrik. Yang mana di sini kalau dilihat di sini, tahap ada dinyatakan dalam borang PR. Mungkin cikgu-cikgu dah tengok kot borang PR ni. Saya tunjukkan. Saya ada sini rasanya. Okey. Saya kongsikan. Saya kena tutup dulu paparan tu, saya kena kongsi balik untuk paparkan. Yang ni cikgu-cikgu boleh, tak silap saya cikgu-cikgu boleh muat turun sebab cikgu-cikgu dapat akses juga laman YouTube tu rasanya kan. Di sini cikgu boleh muat turun lah, tengok kepada borang PR ni. Okey, isi semua ni, kemudian tahap dia ni cikgu rujuk kat sini. Tahap dia. Yang ni perancangan tadi berkaitan dengan RPH tadi. Kita tengoklah, yang ni dia agak subjektif lah. Kita tengok pada pandangan kita sebagai guru, kita tengok dia tercapai ke tak, macam mana penulisan dia lengkap ke tak. Kita tanda sini dan kita komen lah. Kemudian berkaitan dengan amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah, ini pelaksanaan. Ini pun kita boleh tengok juga. Okay, semua ni, dan tak semestinya kita komen semua ni. Kita komen yang mana kita rasa perlu di komen. Nak komen satu-satu ni jadi satu kerja yang banyak juga sebenarnya. Okey, di sini saya terangkan sikit bagaimana untuk kita tengok kepada pemarkahan. Macam mana kita nak bagi markah pelajar-pelajar kita ni. Masalah balik. Ya. Okey, kita tengok pula kepada slide ni, tahap rubrik. Pemarkahan, penilaian kita. Bagaimana kita nak tentukan. Ni saya ambil satu contoh berkaitan dengan objektif. Bila kita melihat objektif pembelajaran tu, perkara yang dilihat oleh guru dalam menentukan tahap pencapaian pelatih guru jika berada pada tahap 1 macam mana. Okay? Contoh dia, objektif pembelajaran tidak eksplisit. Maksudnya tak jelas. Ini tahap teruk lah. Tahap 1 ni tahap yang paling bawah. Tidak eksplisit, tidak sesuai dan tidak memenuhi kehendak. Biasanya tak berlaku yang ni. Okey, yang ni kurang. Kalau tahap 2 ni kurang. Semua kita tengok tu dia agak kurang. Ini pun subjektif juga sebenarnya. Tapi pada pandangan kita, guru-guru di sekolah kita tengok, oh kurang tahap 2. Kemudian tahap 3 dia sederhana.
Objektif pembelajaran eksplisit, tepat tapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid. Semua yang dia tulis tu okey dah, tapi murid tu tak sesuai dengan tahap murid. Kita tahu murid kita yang ni tak sesuai lagi ajar benda ni. Dan kehendak standard pembelajaran. Ini pun tak sesuai. Tak, kita panggil apa? Tak sepadan dengan standard pembelajaran tu sendiri. Okey, untuk tahap 4, semua eksplisit kecuali kemampuan ataupun kebolehan murid itu sendiri. Standard pembelajaran dah okey dah, tapi tak sesuai dengan murid. Adalah salah satu kriteria dia, ada yang tak sesuai, tu kita panggil tahap 4. Ada satu benda yang kurang sesuai. Dan kalau tahap 5 ni semua sempurna lah dari segi pengenalan. Dan kadang-kadang mungkin tak sempurna sepenuhnya, tapi kita dapat tengok, oh dia pada tahap guru pelatih ni dalam masa dia 3 minggu, 4 minggu dia dah berpraktikum di sekolah tu sesuai untuk tahap dia, tahap ni. Okey. Okey, kita masuk balik praktikum bertema tadi. Setiap RPH yang disediakan pelajar akan memilih satu tema. Ada ditulis itu, kalau cikgu perasan saya tulis tunjuk RPH mereka tadi, contoh RPH mereka akan tulis tema-tema mereka. Ni tema-tema yang besar ni sebenarnya, perancangan, pelaksanaan dia ada pecahan-pecahan dia lagi. Kalau kita tengok pecahan dia, untuk perancangan ni saja dia ada tahap pengenalan. Kalau kita tengok yang tadi, tarikh, masa, topik, tajuk, standard kandungan, objektif pembelajaran, kriteria tu berada pada pengenalan dia. Kemudian permulaan ni set induksi lah. Mereka kadang-kadang mereka nak fokuskan kepada set induksi saja, sesuai tak digunakan set induksi, dan mereka nak kepada bimbingan kita ataupun cadangan-cadangan kita, ataupun mereka nak tengok supaya kita dapat tengok bagaimana okey ke tak. Yang tu kaitan dengan permulaan, perkembangan pengajaran, sesuai ke tak, dan penutup. Yang ni berkaitan dengan penulisan RPH. Sebab dia ada dua, perancangan, dia tulis semua ni, pengenalan, permulaan, perkembangan, penutup ni kaitan dengan penulisan RPH. Dan pelaksanaan juga dia melibatkan yang inilah 3 benda ni, permulaan, perkembangan, penutup. Okey, ini pengenalan. Yang ni pun saya dah tunjuk tadi dalam RPH, contoh RPH tadi berkaitan dengan elemen-elemen yang perlu ada dalam pengenalan. Kemudian berkaitan dengan apa langkah-langkah yang perlu ada, sesuai ke tak dalam penulisan RPH itu sendiri. Dan di waktu, yang ni saya masukkan teruslah, waktu mereka mengajar tu, aplikasikan apa yang mereka rancang dalam RPH tu, mereka aplikasikan, mereka minta untuk kita fokuskan, mereka minta untuk tengok kat mana, permulaan ke, perkembangan ke, penutup. Okey, tapi walaupun mereka, contohlah mereka fokuskan kepada permulaan, cikgu tengok permulaan tu dah okey semua. Dan kalau cikgu tengok perkembangan dia ada masalah, cikgu boleh bimbing pada perkembangan, walaupun yang difokuskan permulaan, tapi mungkin ada perkara-perkara yang perlu difokuskan atau cikgu tengok perlu dibimbing. Ya. Ya. Slide tak ada lah, slide tak keluar. Oh, slide tak keluar? Okey, sekejap. Slide tak keluar. Paparan saya keluar ni. Okey, sekejap. Okey, sekarang dapat tengok tak? Mesti tak ada lah. Mesti tak ada. Tak ada. Yang lain tak tahulah. Ada problem saya punya. Oh, okey. Boleh yang lain respon. Oh, tiada juga. Tak ada. Oh, tak ada. Okey. Oh, ada yang ada yang tak ada. Okey, kejap Saya cuba guna
nombor telefon. Okey, sekejap. Saya keluar kejap lah. Saya guna okey, yang ni mungkin nampak kot. Tadi saya guna laman sesawan lain. Ini saya guna yang ni. Boleh nampak ke? Okey, boleh nampak. Boleh nampak. Okey. Okey, ni berkaitan dengan perancangan. Jadi perancangan RPH ni, kita ada semua ni pengenalan, permulaan, perkembangan pengajaran. Kalau dapat saya tunjukkan balik, yang ni lah RPH mereka ni. Inilah dalam RPH ni dia ada pengenalan. Ini pengenalan dia. Kan, yang banyak jadual macam ni. Kemudian dia masuk kepada permulaan, iaitu set induksi, kemudian perkembangan, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan akhir sekali penutupan lah. Okey. Kemudian ni dalam pengenalan tadi. Kemudian dalam permulaan, perkembangan, penutup ni, dalam RPH ada dalam waktu mereka praktik, waktu mereka laksanakan RPH juga, kita tengok juga benda ni. Ya? Permulaan dia sesuai ke tak, perkembangan dia sesuai ke tak, penutup sesuai ke tak. Okey, ini benda yang sama je ni, set induksi, perkembangan. Okey, perkembangan pengajaran. Apa yang kita nak tengok, pertama berkaitan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Apa strategi yang digunakan? Strategi. Kita tengok sesuai tak? Kalau dia tulis itu berpusatkan murid, contohnya berpusatkan murid. Tapi kita tengok, yang ni antara perkara yang kita boleh komen lah, pelatih-pelatih kita. Kadang-kadang apa yang dia tulis tu tak sama dengan apa yang dia laksanakan. Kadang-kadang dia tulis, apa yang saya bagi contoh tadi yang berpusatkan murid. Tapi kita tengok, tak ada pun berpusatkan murid, kebanyakan guru yang mengajar. Dia lebih aktif, guru tu nampak aktif. Tapi murid tak berapa aktif. Yang tu mungkin kita boleh bimbing mereka. Kemudian kesesuaian aktiviti. Kot-kot lah ada pelatih kita ni yang aktif, dia nak buat aktiviti yang kita tengok sekolah kita tu tak sesuai, buat aktiviti di luar. Contohnya di luar, di padang ke, ataupun waktu mendung ke, mereka nak buat, yang tu mungkin kita boleh bimbing lah, kita tengok pada kesesuaian dia. Dan tengok pada tahap murid di sekolah, di kelas tu juga. Sebab kita, guru kita faham murid kita, kita kenal murid kita, yang ni pun kita boleh maklum kepada mereka sesuai tak aktiviti ni dibuat. Ambil masa yang lama ke, bersedia untuk masa yang panjang ke, macam mana aktiviti-aktiviti tu. Kemudian sumber pengajaran dan pembelajaran, kat mana mereka nak ambil sumber-sumber ni. Kutek kat mana, bahan-bahan dia lah, berkaitan dengan bahan-bahan dia ni. Unsur kemahiran berfikir arah tinggi. Unsur-unsur ni ada tak dimasukkan, unsur kebat ni sendiri. Kemudian elemen merentas kurikulum. Elemen merentas kurikulum ni kalau saya dapat masukkan contohnya patriotik. Yang ni mungkin kita boleh bagi idea kepada pelatih-pelatih ni. Mungkin mereka dah ada idea mereka dan mungkin kita boleh komen ataupun kita boleh tambah baik lah dengan kesesuaian. Ini kita tengok pada kesesuaian di sekolah kita tu, dengan perkara-perkara yang mereka nak adakan aktiviti di kelas. Okey, kemudian pengurusan bilik darjah, persekitaran pembelajaran, peluang pembelajaran, pelibatan murid, penggunaan sumber. Yang ni pun kita kena bimbing berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. Kadang-kadang murid kita ni dia masuk, macam saya cakap tadi dah, mereka masuk, mereka lebih fokus pada RPH, mereka lebih fokus pada apa mereka nak buat hari tu. Mereka tak pedulilah dengan sampah yang banyak, dengan murid yang tak cukup lagi, dengan tingkap yang tak buka lagi, dengan pintu yang tertutup semua, lampu tak pasang semua tu, mungkin kita kena ingatkan balik. Sebab mereka, macam saya bagi tahu tadi, kita kena ingat mereka ni masih lagi belum jadi guru.
mereka belum ada lesen lagi. Mereka masih lagi pelajar. Kemudian berkaitan dengan pelibatan murid. Ini saya dah terangkan tadi ni, bagaimana kita nak bagi tip lah kita sebagai guru-guru yang dah mungkin ada yang dah lebih pada 10 tahun, 15 tahun di sekolah ni, tip untuk kita panggil apa? Tarik murid tu dengan pengajaran kita. Kemudian penggunaan sumber. Ini kita boleh bagi tip lah. Kemudian variasi rangsangan. Ini berkaitan dengan pengajaran. Cara memberi penerangan. Yang ni mungkin cikgu dah tahulah. Cara untuk terangkan kepada murid. Macam saya terangkan pada guru mungkin lebih kepada macam ni lah terangkan. Faham tak faham, kita antara kita macam ni, dia lebih straight macam ni. Tapi dengan murid-murid mungkin dia ada bahan-bahan rangsangan lagi. Cara memberi penerangan. Kemudian penyoalan macam mana teknik dia. Kemudian ni pun satu, macam saya bagi tahu tadi. Penyoalan, kadang-kadang pelatih kita ni dia soal. Maklum balas murid tu, kadang-kadang murid ni macam-macam dia maklum balas. Kadang-kadang maklum balas tu pelatih kita ni dia tak respon balik. Dia hanya dengar maklum balas, dia dah kira okey tu dah cukup. Yang untuk merespon balik tu pun kita kena bimbing juga murid-murid kita, pelatih-pelatih kita. Penggunaan bahan bantu, penggunaan contoh ilustrasi dan pentaksiran. Okey, pentaksiran ni berkaitan dengan inilah soal jawab. Biasanya yang paling senang pentaksiran formatif yang kita lakukan sewaktu kita mengajar ataupun di akhir pengajaran lah. Kita soal jawab ataupun kita buat sedikit latihan ataupun kita suruh mereka menulis di hadapan kelas. Itu pun pentaksiran jugalah. Okey, kemudian berkaitan dengan penutup, ni saya masuk dua-dua ni, berkaitan dengan penulisan RPH mereka dan mereka aplikasikan tu, mereka praktikkan tu macam mana berkaitan dengan penutup tu, penutup pengajaran. Biasanya di sini kalau saya tengok kepada pelatih-pelatih kita, mereka akan suruh seorang pelajar untuk bagi rumusan berkaitan apa yang dipelajari hari ini. Ataupun mereka akan pilihlah seorang dua berkaitan rumusan, ataupun cikgu-cikgu boleh bagi idea pada mereka bagaimana untuk tutup sesi pengajaran tu. Okey, yang tu pertama berkaitan dengan RPH, kemudian pelaksanaan dia. Kemudian berkaitan dengan pedagogi masa kini. Okey, pedagogi masa kini sebenarnya apa yang berlaku, yang ni jarang dijadikan tema, tapi kita juga perlu tahulah. Kalau pelatih tu dia tanya kepada kita apa tu kompetensi 6. C, kreatif, kritikal. Ni kita kena bersedia jugalah. Kena study sikit lah. Pembelajaran kooperatif macam mana. Apa beza dengan kolaboratif. Kan? Inquiry, penemuan. Benda-benda ni sebenarnya, kalau kita sebenarnya benda ni kita buat. Cuma nama dia kita tak kenal. Apa kita buat tu apa sebenarnya. Penerokaan, berasaskan projek, berasaskan masalah. Semua ni sebenarnya kita buat. Cuma untuk kenal pasti nama dia. Contoh kalau saya ambil sini kooperatif ni. Kooperatif ni beza dia dengan kalau kooperatif ni dia berkumpulan dan aktiviti dia, hasil dia sama-sama. Satu kumpulan tu contohlah murid-murid tu dia berkumpulan 5 orang dan hasil dia satu. Itu kooperatif. Kalau kolaboratif dia berkumpulan tapi kalau kumpulan tu ada 5, walaupun berkumpulan hasil dia masih lagi individu. Mereka hanya bekerjasama tapi tetap buat secara individu. Itulah kaitan dengan topik-topik ni. Okey, inquiry, penemuan, penerokaan. Yang ni cikgu boleh bersedia kot. Berkaitan dengan pedagogi masa kini ni antara tema lah. Satu RPH, satu mereka praktikkan, satu lagi mereka mungkin kalau kita tengok tema dia, mereka ambil pedagogi masa kini, sesuai tak yang mereka buat. Okey, seterusnya kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah berkaitan dengan komunikasi. Yang ni cikgu boleh tengok kepada PR1 tu, ada kemahiran-kemahirannya. Senarai kemahiran ni. Komunikasi, kritis, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, kerja berpasukan yang mereka ada dan macam mana mereka nak terapkan. Pembelajaran sepanjang hayat, keusahawanan, etika dan moral kepimpinan ni dia berkait juga dengan topik yang dia ajar lah sebenarnya. Mereka terjemahkan benda ni.
Kalau satu contoh saya dapat tengok ada pelatih dia buat keusahawanan, macam mana dia boleh menjadikan diri dia tu watak keusahawanan tu muncul dalam diri dia dari segi pemakaian dia. Tu yang kita boleh bimbing mereka berkaitan dengan kemahiran insaniah. Okey, seterusnya untuk mereka buat refleksi. Refleksi berkaitan refleksi inilah kita perincikan. Kadang-kadang mereka nak buat refleksi ni mereka umum. Terus refleksi mereka nampak kepada apa yang mereka nak tambah baik je. Tu terus mereka terus pada situ. Tapi kita dapat perincikan refleksi ke atas tindakan. Refleksi semasa tindakan, refleksi untuk tindakan. Refleksi ke atas tindakan ni maksudnya waktu mereka habis kita tengok mereka mengajar, waktu habis tu kita tanya perasaan mereka. Macam mana cikgu rasa? Seronok ke, gembira ke, tak puas hati ke, macam mana atas tindakan yang mereka buat lepas tu. Okey. Kemudian refleksi semasa tindakan. Waktu cikgu mengajar tadi, waktu set induksi tu, cikgu rasa macam mana? Sewaktu tu. Dan selepas habis tu, ni refleksi selepas habis tu, macam mana pula? Kemudian apa pula yang cikgu nak buat? Selepas dapat refleksi ni semua, apa pula penambahbaikan? Yang ni bukan cikgu tu saja bagi, kita pun boleh bagi bimbingan kepada cikgu, kita boleh bagi idea supaya selepas ni apa yang mereka boleh buat. Okey. Pengurusan bilik belajar, pengurusan murid, kebolehan motivasi, pengurusan persekitaran, ini saya dah sentuh tadi. Pelatih kita ni bukan saja kita nak mereka bukan saja fokus pada RPH dan pelaksanaan RPH itu sendiri, kita nak tengok juga mereka masuk je kelas tu di waktu set induksi tu, pengurusan macam mana. Kalau murid tu masih lagi, ada yang murid kadang-kadang sedang menangis ke bergaduh ke, macam mana dia kawal. Ini berkaitan dengan motivasi. Pengurusan persekitaran, kalau bising ke macam mana, situasi. Kalau pengurusan murid ni, murid yang bising. Kalau pengurusan persekitaran ni, contohnya waktu tu ada ceramah motivasi kat bawah. Macam mana kita nak bagi tahu pelatih kita tu. Hubungan guru dengan murid, kawalan bilik belajar, ini pun kita kena bagi tahu juga. Kadang-kadang saya bagi tahu pelatih-pelatih ni, kita guru, kita jangan, sebab pelatih ni dia cenderung kepada dia akan rapat dengan murid-murid. Bila rapat-rapat, kalau pelajar tu macam kita lah, kita tahu murid-murid kita tu kalau yang okey lah rapat. Kalau yang bermasalah ni mungkin dia akan jadi masalah kepada pelatih tu sendiri di akhir-akhir nanti. Itu pun kita kena pesan jugalah kepada cara guru, pelatih tu membuat hubungan dengan murid tu, bersosial ataupun berkomunikasi dengan murid tu. Kawalan bilik belajar, kemudian penggunaan ganjaran dan dendaan. Ganjaran ni tak ada masalah lah, tapi yang ni pun bagi saya tak ada masalah lah. Ganjaran ni tengok kepada kemampuan, janganlah sampai menyusahkan, membebankan pelatih itu sendiri. Dan dendaan ni kita kena hati-hatilah. Ini kita kena ingatkan kita sendiri dan pelatih itu sendiri berkaitan dengan dendaan. Yang ni saya rasa cikgu lebih arif berkaitan dengan benda-benda ni. Perkara-perkara yang kita sekarang ni yang kita kena jaga di sekolah. Okey, langkah-langkah pengajaran, aktiviti pengajaran, perbezaan individu murid, pelbagai aktiviti. Yang ni pun cikgu-cikgu boleh kongsikanlah tip-tip dia. Apa-apa yang cikgu boleh bagi tip kepada pelatih-pelatih kita. Okey, yang ni pun sama dengan RPH tadi. Apa yang dibuat di RPH tu dia laksanakan. Kita tengok balik yang ni. Okey, kemudian selepas yang ni pun kita boleh untuk kita bimbing mereka lah. Selepas kita tengok mereka mengajar tu, kita tengok kadang-kadang pelatih tu dia rasa objektif dia tercapai. Dan kita tengok pada pandangan kita sendiri sebagai guru yang berpengalaman lah kan, kita tengok adakah objektif ni tercapai. Kadang-kadang pelatih ni dia cenderung tanya faham, okey, murid pun jawab faham, dan dalam imajinasi pelatih tu objektif tercapai. Tapi kita sebagai guru kita tahu faham tu faham je,
Tapi kita tak tahu dia faham macam mana. Mungkin tu sekadar luah kata-kata murid. Bila ditanya faham. Tapi bila disuruh buat tak faham. Itu pun kena maklum juga pada pelatih. Okey, pentaksiran. Okey, kena pantau pembelajaran murid. Di mana kita bagi latihan guru latihan harian, latihan kerja rumah semua tu. Itu kena pantau lah. Maklum balas dan respon murid, penilaian pembelajaran, menyimpan rekod markah murid. Ini pun kita kena sama-sama ingatkan kaitan dengan pentaksiran ni. Okey, seterusnya ni format RPH saya dah maklum tadi. Format kita guna format IPG lah, yang seperti saya tunjukkan tadi. Okey, sampai dah format sini, saya kira ni dah slide terakhir saya. Okay, saya buka kepada pertanyaan daripada cikgu-cikgu. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Saya boleh jawab sekadar yang saya dapat jawab lah. Kalau tak dapat jawab, saya akan minta pandangan daripada rakan pensyarah lain. Okay. Assalamualaikum, Cik Sofian. Ya, Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya guru dari SK Marine Convent. Saya nak tanya, adakah guru pelatih ni dibekalkan dengan borang transit ataupun kita kata borang untuk tahap penguasaan murid? Borang tahap penguasaan murid. Macam TP, borang TP. Dan mereka dibekalkan ke? Atau pihak sekolah kena sediakan untuk mereka ke atau macam mana? Borang tahap penguasaan murid tu borang transit. Tahap penguasaan murid. Borang tu Maksudnya kita nak tengok perkembangan murid, macam guru-guru pelatih dia akan tengok perkembangan murid kan, bahagian pentaksiran tu. Jadi diorang akan dibekalkan dengan borang transit ke? Macam kami di sekolah ada dibekalkan dengan borang transit, sama ada murid dapat menguasai standard pembelajaran topik-topik tu ataupun tak. Jadi kami ada borang tu. Jadi saya nak tahulah sama ada guru pelatih ni disediakan borang ataupun tak. Okey. Kalau pengetahuan saya setakat ni lah, macam tak ada sebab saya hanya bekalkan RPH, format RPH kepada mereka dan ada borang-borang PR, borang kolaborasi semua tu lah. Untuk TP ni rasanya tak ada. Mereka akan minta dengan pihak sekolah jugalah yang ni. Okey, terima kasih Cik Sofian. Okey, sama-sama. Okey, kalau ada lagi pertanyaan. Okey, sekejap saya tutup slide dulu, saya tengok pada komen sini guru perlu isi atau guru pelatih yang isi rekod perkembangan murid. Rekod perkembangan murid. Okey, disebabkan kalau kita tengok situasi dia, guru pelatih akan ambil sebahagian kelas ni dan guru pelatih tu sendiri yang akan tahu perkembangan dia tahap mana. Jadi sini guru pelatih itulah, tanggungjawab ni pada guru pelatih itulah. Cikgu Puteri. Okey, tak semestinya setiap hari RPH tu. Kalau tidak, kita tak nampak kemajuan dia lah. Kita boleh ambil, tengok kepada seminggu sekali dah boleh. Kita tengok bimbing. Taklah setiap hari kita tengok RPH mereka, kita komen. Setiap hari tengok, komen. Pada pandangan kita contohlah minggu ni kita tengok dan pada andaian kita RPH ni dapat dibaiki mengikut tempoh dalam masa 1 hari ke 2 hari ke 3 hari ke, kita boleh tengok balik. Tengok pada apa yang kita komen situlah. Contohnya hari ni kita komen. Lepas tu kita tengok, okey, nanti saya nak masuk balik, saya nak tengok ada penambahbaikan lah pada bahagian ni. Kita bagi dulu mereka masa lah untuk sesuaikan dengan komen kita tu. Mungkin minggu depan kita tengok balik. Yang tu. Tapi tak semestinya setiap hari lah. Seminggu sekali pun okey.
Okey, satu lagi, komen ni sebenarnya tak semestinya kita terus, maksudnya dalam bentuk formal, kita jumpa kan, jumpa bawa RPH, kena komen kat borang RPH tu sendiri, tak semestinya macam tu. Dalam bentuk tak formal pun, sebab kita akan sentiasa, cikgu-cikgu akan sentiasa jumpa pelatih ni. Kadang-kadang jumpa kat kantin ke kat pintu pagar ke, masa tu boleh bagilah bimbingan. Tengok kepada kesesuaian dia. Tak semestinya dalam situasi formal. Di situasi tak formal pun boleh. Dan ni tanggungjawab pelatih lah untuk rekod. Untuk rekod apa yang mereka dapat bimbingan tu. Dan mereka akan minta tanda tangan pada kita nanti. Okey cikgu-cikgu. Okey. Kalau ada masalah apa-apa nanti, cikgu boleh terus saja hubungi saya pada nombor telefon tadi saya dah bagi, ataupun saya ulang balik sini 0194554377. Okey. WhatsApp pun boleh, telefon pun boleh. Okey. Tapi elok WhatsApp dululah. WhatsApp dulu, sebab telefon ni kadang-kadang saya kena check dulu, takut scammer kan. WhatsApp tu saya kenal lah. Lepas tu baru saya angkat telefon. Okey, cikgu-cikgu, saya kira saya tamat sini dulu. Terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bersurai sini.